Semasa membuat persiapan untuk mengajar tajuk Designing Character Education untuk program Postgraduate Diploma Uni Razak semalam, saya meluangkan masa beberapa hari untuk membaca artikel jurnal dan saya menikmati pengalaman yang berbeza di mana saya dapat membaca dengan lebih tenang. Ada masanya bila kita rasa terlalu banyak perkara yang kita nak kena hadam, saya berhenti sekejap, buat kerja lain, kemudian boleh sambung semula dengan mudah dan kemudian diuji dengan demam tak tahulah COVID ke apa ke. Setakat ni test masih negatif, Alhamdulillah. Saya boleh sambung balik dengan baik dan jurnal-jurnal yang berbeza daripada zaman 90-an, 80-an, kemudian yang terbaru, kemudian saya nak integrate dengan apa yang saya tahu daripada hadis-hadis Nabi SAW, cuba untuk melihat the silent pedagogi yang ada di dalam sunnah baginda. Saya dapat merasakan yang saya melakukan pekerjaan itu dengan lebih smooth, dapat faham. Bila baca tu faham. Mungkinlah ini sebahagian daripada kesan baik yang saya perolehi selepas memulakan intervensi ADHD dengan mengambil Concerta XL. Walaupun pada dos yang minimum, tapi saya rasa saya dapat melakukan kerja ni dengan lebih baik. Dan yalah, dia mulalah macam nak berkalau-kalau kan. Walaupun kalau ni bahaya, tak bagus kan, bukan nak membuka ruang kepada syaitan. So kalau ada syaitan dekat sini, I'm not entertaining you, okay? Kalaulah saya dapat intervention ADHD lebih awal pada tahun 2016, mungkin kembara perjalanan saya menuntut ilmu dekat Finland boleh jadi berbeza. Macam yang saya ada kongsikan dalam video-video yang lepas, apabila saya banyak bercakap tentang sistem pendidikan Finland, satu perkara yang kita kena ingat ialah kebagusan sistem pendidikan Finland ni merujuk kepada pendidikan K-12, maknanya peringkat sekolah. Manakala di peringkat universiti pula, dia ada cabaran dia. Salah satunya ialah kerana Finland ini sangat memberikan penekanan kepada self-regulated learning. Maknanya pelajar-pelajar expected to be independent and to regulate by themselves pembelajaran mereka dan tak perlu dimonitor, diajar-ajar, disuruh-suruh untuk buat apa-apa. Kalau ada masalah, minta bantuan. Benda tu dah nurtured daripada sekolah rendah lagi, dan di peringkat universiti dia jadi lebih maximize lah dia punya tahap self-regulation ni, which is satu benda yang bagus. Tapi untuk orang macam saya ni, masalah tu mula timbul. Pada masa yang sama pula, budaya orang Finland yang tidak mahu mengganggu personal space orang lain, dan itu menyebabkan sukar untuk kita bayangkan pensyarah-pensyarah kita yang Finnish akan bertanya khabar, kenapa diam lama, macam tak aktif dalam kelas ke apa ke. If you don't say anything, they won't ask, because it's just the culture, the nature tu memang macam tu kan. Walaupun saya ada kekhawatiran yang mungkin masalah saya ni akan dipandang remeh dan lain-lain lah, macam yang saya sentuh dalam video sebelum ni tentang rejection sensitive dysphoria tu, RSD. Saya gagahkan diri juga berjumpa dengan koordinator program dan saya maklumkan tentang masalah-masalah yang saya hadapi. Pada masa yang sama juga, saya telah mendatangkan lebih kurang 10 kot jurnal yang mengkaji tentang masalah executive function, self-regulation di kalangan mereka yang mengidap ADHD, kerana jurnal-jurnal itu menjelaskan apa yang sedang saya hadapi kalaulah benar saya adalah seorang ADHD. Dan saya request daripada koordinator agar material ini dimasukkan dalam perbincangan, sebab memang kami tengah belajar topik tu dalam kelas, dan dalam perbincangan tu tak ada pun ditimbulkan isu bahawa ada 5% penduduk dunia ni yang mungkin ada cara lain untuk mereka melakukan hal-hal yang berada di dalam kategori self-regulated learning ni tadi. So bayangkan kalau cikgu tak faham, kalau pensyarah tak faham, maka mudahlah untuk mereka menganggap pelajar-pelajar macam saya pemalas, tak cukup semangat. Jadi pensyarah mengangguk dan dia bagi kata-kata semangat dan dia bagi kata perangsang kepada saya agar assignment saya dapat terus disiapkan. So dia tak membantu sangat. Jadi masalah jadi semakin bertambah. Kerumitan untuk saya membaca jurnal-jurnal dalam genre baru kan, sebab dalam bidang pendidikan dia banyak membabitkan calculation, kuantitatif punya research, membaca statistik, something yang agak kurang saya temui ketika dalam bidang sejarah dan juga of course dalam bidang syariah dulu. Maka it became very overwhelming. Pensyarah yang approach saya secara proaktif adalah bangsa Lebanon dan juga Kanada. Jadi culture mungkin ada memainkan peranan dekat situ. Sehinggalah sampai kepada antara perkara titik yang paling rendah yang saya alami bila ketika saya dipanggil oleh classmate saya untuk datang ke kampus. Dia kata dia nak jumpa saya. Saya rasa saya tahu apa yang dia nak cakap. Jadi saya pasrah je lah. Ketika pergi tu kami sit down dan dia tanyalah, what is your problem? Can you tell me what is your problem? Why can't you finish writing up
our project report yang diamanahkan kepada saya. Dan dia ada sebut lagi lah banyak benda, tapi masa tu saya dah tak boleh nak jawab. Saya cuma terdengar dalam fikiran saya, aku bodoh, aku malas, aku tak boleh diharap, cakap je pandai, kerja tak boleh nak buat, dan sangat rumit lah pada masa tersebut. Sehinggalah saya terus mengaku. Saya kata, I cannot proceed. Can the team assign me with something else rather than writing up document? Nak suruh saya pergi jumpa klien ke, nak investigate ke, cari masalah ke, nak innovate benda baru ke apa-apa ke, let me do it. Accept this kind of task because I just cannot do it and I don't know why. Pada masa itu memanglah kita terfikir kat rumah ada 4 orang anak, nak kena jaga, at the same time you are full time student, your wife kat negara lain, seorang-seorang jaga anak 4 orang. Tapi semua benda tu macam lah orang lain tak ada masalah kan. So benda tu dia jadi macam alasan, dan saya tak boleh nak fikirkan itu sebagai puncanya. Kemuncaknya apabila beban akademik semakin bertambah. Mungkin dekat luar dalam pengisian pembabitan saya dengan Jawatankuasa Kajian Dasar Pendidikan Negara semua, saya jenis yang bila ada projek, maka saya boleh menggunakan projek tersebut sebagai kenderaan untuk mencipta hyper-focus moment saya. Benda ni juga ada disebut di dalam buku The Inventive Mind, ADHD Learning Model oleh Richard Wadsworth. Orang ADHD ni otak dia ialah inventive mind dan bukannya replicative mind. Ciri inventive mind ini ialah dia berorientasikan masalah. You give them a problem, dan dari problem itu walaupun mungkin dia belum tahu, dia boleh start the journey to know. Dan mungkin sebab itulah projek Sekolah Khalifah dapat saya buat dengan baik, kerana dia bermula dengan saya diberikan masalah. Board of Directors berikan saya satu amanah, iaitu ubah sekolah ni jadi lebih baik. Saya belum ada qualification, saya belum ada ilmunya, tapi saya suka dengan masalah itu, dan daripada situlah akhirnya projek mereformasi Sekolah Khalifah juga telah mereformasi diri saya, sehingga saya menjadi seorang guru, seorang pendidik dan penyelidik dalam pendidikan. Walaupun tidak berakhir dengan saya ada sebarang kertas untuk menunjukkan kredibiliti saya dalam bidang pendidikan. Tapi tak apalah, Uni Razak telah menyebabkan saya menjadi quote-unquote pensyarah dalam bidang pendidikan. So, saya mengajar sekumpulan pelajar yang hasil mereka belajar itu, bila mereka lulus nanti, mereka akan dapat qualification yang saya inginkan. Tapi saya tak dapat apa-apa lah. Dapat pahala lah, insyaAllah kan. Jadi di penghujungnya bila dah teruk sangat, saya masih lagi dapat memulakan penulisan tesis. Tak ingat dah apa, tapi dia ada kaitan dengan pembelajaran agama. Apa yang berlaku dalam otak kanak-kanak ketika mereka belajar agama, something like that, dengan menggunakan photo elicitation. Saya dah tulis lebih kurang dalam 20 muka surat lebih lah, dengan 1000 kepayahan nak dijadikan cerita. Dah overdue dah pun sebenarnya. Ketika kami bercuti sekeluarga dalam perjalanan balik daripada Brussels, Belgium ke Amsterdam dekat Netherlands, beg saya telah dirompak. Saya kehilangan semua barang saya, pasport semua sekali, dengan MacBook saya. Saya ingat saya kehilangan iPad sekali. Lepas tu baru saya fikir, sebenarnya saya tak kehilangan iPad, sebab iPad tu ada di tangan saya sentiasa. Tapi masa saya tengah overwhelmed dan panik tak tahu nak buat apa, saya rasa ketika itulah saya tinggalkan iPad saya dekat kerusi lapangan terbang Schiphol Amsterdam. So dia tambah bodoh lagi lah kan, masalah-masalah kata keciciran, kehilangan macam ni, endless. Habislah dengan tesis-tesis tu sekali hilang, maka nampak dah lah, okey lah, gagal sekali lagi kan. Padam ke, tak tahu nak buat apa. Very dark moment at that time. Saya jumpa jalan keluar sedikit untuk memberikan sinar harapan. Walaupun saya tak tahu apakah boleh selesai ataupun tidak, saya telah memohon untuk bertukar ke program lain daripada Learning Education and Technology. Saya tukar universiti lain, saya apply program Education Entrepreneurship. Program yang sangat bagus, dan saya dapat koordinator program Canadian yang very supportive. Tapi saya diuji dengan satu subjek yang for the first time, saya rasa dia bukan ADHD pada masa tu kan, bukan ADHD, tapi it's just I'm not smart enough to do it. Kerana saya ni dah lah lemah Excel. Saya boleh operate komputer, saya boleh buat macam-macam benda, tapi for some reason Excel saya bertatih-tatih. I just don't like boxes and numbers in boxes kan. Tapi untuk start belajar subjek tu, financial model untuk business, saya kena lulus dulu basic Excel. So saya gagahkan diri ambil course dekat EDX ke Coursera ke lebih kurang, dan saya dapat sijil, mula belajar. Dan saya rasa macam kandungan pembelajaran tu it's too much. Saya kena create complete financial model sekolah saya. Bagaimana saya nak tunjukkan pada Excel, marketing saya di Lembah Kelang akan berakhir dengan berapa orang yang mungkin akan enroll anak mereka di sekolah
kami. Dan bila saya tanya pada kawan-kawan dalam kelas, semua mereka ada background business, ada background yang menjadikan I was the only one yang struggle dengan benda. Saya jadi panik, saya tak tahu nak buat macam mana. I think time run so fast, jadi patah semangat. Malulah depan anak-anak wujud saya cakap kat dia orang lah, macam I'm sorry for not being a good example to you guys. Macam kalau korang nak ambil contoh bapak kamu ni, kamu ambil lah contoh dia rajin masak ke apa ke, tapi bab kerja jangan tiru sebab sampai ketua miskin. Lepas tu yang keduanya belajar tak habis-habis academically, so find someone else to become your role model. I was so devastated at that time. Saya tinggalkan pengajian tu. Tak tahulah ada peluang untuk sempurnakan semula ke lepas ni macam mana. Wallahualam, mungkin degree saya ialah laporan ADHD itulah, sebab dia mengesahkan hopefully yang bukanlah saya yang bodoh. Saya masih lagi di dalam proses untuk meyakinkan diri saya bahawa ADHD ini menyebabkan otak saya berfungsi dalam bentuk yang berbeza, dan kerana perbezaan itulah saya jadi saya, dan daripada perbezaan itulah keluarnya 25 buah buku dan ribuan artikel selama saya menulis daripada tahun 1996-97 dulu sampai sekarang. Tetapi saya kena kuatkan semangat untuk melawan berasa rendah diri dan tidak dapat menjadi contoh yang baik di dalam keluarga. Dah nak masuk 50 ni, patut dah fikir pencen lah kan, tapi saya masih lagi fikir nak start kerja, nak cari projek. I don't know what's gonna happen to me. Minggu lepas saya jumpa dengan sebuah Islamic school kat sini. Saya dah nampak lah macam yang disebutkan di dalam buku Richard Wadsworth tadi, The Inventive Mind, yang saya ni perlu kepada masalah. Sebab first kali yang saya tanya dalam perbincangan kami tu ialah I want to understand what are the challenges, the problems that the school is facing, because that is where I want to think how I can contribute untuk support the school kan. So memang suka cari masalah. Walaupun kemudiannya bila kita jumpa masalah tu dan bila kita usulkan, tidak selalu cadangan kita itu akan disambut seperti mana Board of Trustees, Board of Directors Yayasan Pendidikan Khalifah menyambut idea saya ketika saya tak ada qualification pada masa itu. Dan saya bangga tengok sekolah Khalifah telah produce pelajar-pelajar dari segi karakter yang bagus, cemerlang. Itu saya happy. I don't have the opportunity to enroll my own kids to the school because we moved to Finland and then now to Ireland. Dan juga dari segi akademik pula, keputusan peperiksaan IGCSE baru-baru ini dan juga yang sebelumnya menampakkan keputusan cemerlang yang sangat menggembirakan saya, menunjukkan yang perubahan yang saya lakukan dahulu telah berada on the right track lah, insyaAllah kan. Kesimpulan saya, jika anda ada masalah yang anda suspected anda ADHD, ataupun anda tahu anda telah didiagnosis dengan ADHD tapi tak ada medication ke apa ke dalam benda-benda macam ni, please avoid Finland, because you will be very isolated, lonely, and to deal with this kind of problem on your own. And it's not an easy journey that I will never recommend anyone to go through what I went through. InsyaAllah.